Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah Isyak hari ini. Hari ini tafsir Nur Ihsan jilid yang keempat surah Ad-Duha. Betul Ustaz? Okey. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi Sang Pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para shadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Saya kasihi seluruh warga Gemenur Iman, pengerusinya dan seluruh staf pentadbiran yang tak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ini kita mula surah yang baru pula. Setelah 3 hingga 4 pertemuan kita dengan surah Al-Mulk. Kali ini insyaAllah kita bersama dengan surah Ad-Duha. Saya pilih surah Ad-Duha kerana target saya ialah kita nak habiskan mana-mana surah yang selalu kita lazimi, kita baca, sama ada kita mulazamah baca itu di luar solat ataupun di dalam solat. Tujuan yang utama kita pilih, kita tak mengikut tertib dalam kitab jilid yang keempat ini kerana kita nak supaya bacaan kita itu memahami makna. Saya tidak nafi bahawa bacaan Al-Quran ini sekalipun kita tak faham langsung maknanya tetap diberikan pahala. Ya, kerana Al-Quran itu apa? Di antara definisi yang ulama berikan apa itu Al-Quran, iaitu al-muta'abbadu bitilawatih. Sesuatu yang diberikan al-muta'abbad maknanya menjadi ibadah dengan tilawahnya. Jadi kalau kita baca, dia akan dapat pahala. Cuma mesti suci. Sebab itu kita belajar dalam ahkam, dalam hukum fiqh, seseorang yang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan junub, tidak boleh membaca Al-Quran melainkan dengan niat zikir. Biniyati zikr, dengan niat zikir. Kerana apa? Kerana dia adalah ibadah, bacaannya menjadi ibadah, tetapi memerlukan kepada suci. Ya. Kalau zikir yang lain, dia bacaan zikir ibadah tapi tak perlu kepada suci. Boleh faham Baik. Jadi malam ini kita bersama dengan surah Ad-Duha. Surah ini, kalau siapa yang ada kitab, muka surat 286, ada 11 ayat. Ya.
Surah ini kalau sesiapa yang membaca dengan mengetahui asbabun nuzul ataupun kronologi sebelum berlakunya penurunan surah ini, kita akan sedih kerana dia melibatkan kisah Nabi kita Muhammad SAW yang terputus wahyu, tak silap saya 2 minggu kot tak silap. 14 hari ataupun 15 hari macam tu. Ya. Berbetulan pula Nabi kita Muhammad SAW tidak didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dalam tempoh 2 minggu, ya. 2 minggu Jibril tak datang, kemudian sebelum itu Allah Ta'ala uji dengan kewafatan isteri baginda yang tercinta, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sebelum daripada itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji dengan kewafatan ayah bapa saudara, iaitu Abu Talib. Nabi SAW diuji berturut-turut dalam tempoh yang dekat, dan penurunan surah ini ada disebut, nanti kita akan jumpa bahawa kami tidak marah dan tidak akan tinggalkan kamu sekali-kali wahai Muhammad. Tuhan tak akan tinggal Nabi kita. Ya. Kerana apa? Kerana sudah ada sangkaan daripada musyrikin, Tuhan sudah mula meninggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dengan sebab itu tahun diwafatkan Sayyidatina Khadijah, diwafatkan Abu Talib, kemudian Rasulullah SAW diuji dengan ujian yang sedemikian, dinamakan dengan satu tahun Amu Al-Huzni, tahun kesedihan. Sedihnya Rasulullah SAW dengan ujian sedemikian. Sedih bukan bermakna Nabi mengkritik takdir, bukan, Nabi tidak redha. Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Uthman ibnu Maz'un, bila Nabi melihat wajahnya, bila melihat kewafatannya, Nabi menitiskan air mata. Jatuh air mata Nabi itu kena batang tubuh, muka, wajah Sayyidina Uthman ibn Maz'un. Demikian juga ketika kewafatan anak Nabi sendiri, nama Sayyidina Ibrahim. Jadi wafat mereka-mereka ini, Nabi menangis. Ada sahabat yang bertanya, adakah kamu tidak redha wahai Rasulullah dengan kewafatan ini? Nabi jawab, tidak, aku redha. Tapi ini adalah air mata tanda kasih aku dan sayang aku. Maknanya keluar terbit air mata itu tandakah? Tanda kasih, bukan kerana kita tidak redha. Yang tidak boleh itu ialah merobek-robek baju, mengoyak-ngoyak baju. Ya. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, 11 ayat, dan tatkala turunnya ayat inilah, ketika turunnya surah ini, iaitu surah Ad-Duha, takbir, yakni Nabi bertakbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirnya. Maka sebab itu disunatkan takbir akhirnya. Ambil daripada perbuatan Nabi dan suruhnya, dan tiap-tiap surah kemudian daripadanya, yakni kemudian daripadanya, kemudian daripada surah Ad-Duha. Ya, demikian juga kalau kita baca surah Insyirah. Boleh saja kita baca Allahu Akbar ataupun La ilaha illallah wallahu akbar. Disunatkan kita baca sama ada Allahu Akbar ataupun La ilaha illallah wallahu akbar. Boleh baca kedua-dua. Sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Tapi baca slow lah, jangan kuat sangat. Ya, kita baca sampailah ayat yang terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hendaklah kamu cerita apa nikmat kamu yang kamu dapat daripada Tuhan kamu. Kemudian kita akan kata apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Baik. Saya nak mula yang pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saya ulang sekali lagi, di sini kita ada 2 sifat Allah yang selalu kita sebut. Dan kita mazhab Syafi'i, Bismillah ini sebahagian daripada suratul Fatihah, bermakna kita akan mengulang-ulangnya dalam setiap kali kita semayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut 2 sifat. Yang pertamanya Ar-Rahman. Ar-Rahman ini ulama sebut bahawa dia merupakan sifat yang umum. Sifat yang umum. Kerana dia merangkumi sesiapa sahaja yang degil, yang ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga orang yang kasih, yang disayangi oleh Allah juga mendapat nikmat ini. Tetapi Ar-Rahim, para ulama mengatakan dia merupakan sifatun makhsus. Sifat yang khas, yang khusus. Sifat yang makhsusah, khusus untuk mereka yang muslimin, kerana dia Allah Ta'ala menganugerahkan melalui Ar-Rahim
Allah Ta'ala menganugerahkan dengan sifat-sifat ataupun rahmat-rahmat dengan ni'mat-ni'mat yang halus. Al-mun'imu bidaqa'iqin ni'am. Kalau Ar-Rahman, Al-mun'imu bijalailin ni'am. Jalal ni maknanya ni'mat yang besar-besar. Boleh makan, boleh minum, ada duit, ada pangkat, ada kedudukan, ada kebesaran. Semua ini ni'mat yang besar-besar. Saya dah banyak kali sebut bahawa ni'mat ini Tuhan tidak memilih yang mentaati, muti' ataupun asi. Muti' mereka yang taat, asi mereka yang ingkar dengan Allah. Kedua-duanya Tuhan bagi. Kadang-kadang yang ingkar itu lebih-lebih lagi Tuhan bagi. Tuhan pernah bagi harta yang melampau-lampau kepada Qarun, kepada Fir'aun. Ya. Dalam masa yang sama Tuhan juga pernah berikan kerajaan kepada Fir'aun, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua anugerah yang tidak memilih sama ada muti' ataupun asi. Cuma kalau diberikan pada muti', maknanya Tuhan berikan itu untuk memudahkan urusan ketaatan. Adapun untuk asi, Allah berikan kadang-kadang dalam bentuk istidraj. Tuhan tak pernah kisah pun sebenarnya. Kita pernah sebut Fir'aun 400 tahun tak pernah sakit pun. Sihat, bahkan dalam riwayat ada sebahagian yang menambah bahawa dia tak pernah menguap. Punyalah sihat tubuh badan dia. Tapi hasil daripada kenikmatan yang Tuhan berikan secara berpanjangan, Allah Ta'ala berikan dalam bentuk istidraj. Akhirnya dia lupa sehingga tergamak mengaku bahawa ana rabbukumul a'la. Diberikan kepada dia punya bongkak sombong sampai dia gamak mengaku bahawa dia Tuhan. Kemudian dia kata pula, sungai-sungai yang mengalir di Mesir ini kalau tidak kerana aku. Dia sudah menggunakan dhamir ataupun aku. Kita setiap kali kita solat, kita tak pernah sebut aku. Tuhan ajar kita, bismillahirrahmanirrahim, sampailah siratal ladzina an'amta, ni'mat. An'amta, diletakkan ta, yakni yang kamu beri ya Allah. Kita kena faham tu, setiap kali solat, kita akan ulang-ulang an'amta, kamu beri ya Allah, kamu beri. Kalau 4 rakaat solat, 4 kalilah kamu beri ya Allah ni'mat itu. Tapi Fir'aun dah ubah, aku. Dia dah mula guna tu. Dia tak guna ta. Dia tak guna ta, dia guna tu. Maknanya yang telah aku beri. Aku punya pasal, aku punya sebab. Bongkaknya dia dengan air. Maka Allah Ta'ala matikan dia pun dengan air juga. Baik. Kita selanjutkan pada surah Ad-Duha. Wad-Duha. Ya, Wad-Duha. Demi waktu duha. Demi di sini dengan makna sumpah. Waw yang ada pada Ad-Duha itu, wa dengan baris fathah. Itu dengan makna sumpah. Kita boleh bersumpah dengan waw, kita boleh bersumpah dengan ta, dan kita boleh bersumpah dengan ba. Tapi mesti menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sumpah kita tidak boleh menjadi kita tidak boleh menjadi galang ganti kepada perkara yang kita sumpah itu, melainkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sah sumpah kita. Jangan jadi macam Piramli. Sumpah sate makan 30 cucuk. Saya cakap lagi, apa lagi saya ingat satu dialog dalam film Piramli tu. Betul, sumpah. Kalaulah saya tipu, saya mati di langgar unta. Itu semua sumpah-sumpah yang tidak sah pada syarak. Kalau dia kata pun jadi abas, sia-sia sahaja. Tapi wadduha di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk. Tuhan dia boleh pilih, dia nak sumpah dengan diri dia ataupun dia nak sumpah dengan makhluk. Banyak dalam Quran ada Tuhan sumpah dengan makhluk ataupun diri dia. Ada yang Tuhan sumpah dengan, kadang-kadang Nabi sumpah, Nabi sebut walladhi nafsi biyadih. Tuhan sebut, Nabi sebut sesungguhnya walladhi ini bukanlah sumpah, tapi nak memberitahu bahawa aku ini berada dalam kekuasaannya. Ada dalam ayat yang lain Tuhan bersumpah dengan diri dia. Wasyafa'i wal watr. Wasyafa'i wal watr. Wasyafa' Tuhan sumpah dengan makhluk, kerana syafa' ini maknanya genap. Al-watr Tuhan sumpah dengan dirinya, kerana witir ini hanya Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang Tuhan buat tanpa ada gandingan. Semuanya bersifat syafa'. Syafa' ini ialah apa?
ialah mempunyai pasangan. Malam pasangannya siang, putih pasangannya, dia panggil ada pasangan lawan. Putih lawannya hitam, lapar lawannya kenyang, ya. Lelaki, perempuan, langit, bumi, semuanya Tuhan buat secara berpasang-pasangan. Sama ada dalam bentuk berlawanan ataupun dalam bentuk persamaan. Tapi bila Tuhan sebut dengan al-wal watr dan demi ganjil, yang ganjil ni Tuhan saja. Ya, yang ganjil ni Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ganjil itu menunjukkan bersumpah dengan diri dia. Dan kali ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad-duha, iaitu waktu duha. Ya, waktu duha dan malam, kata Tok Guru kita, wal-laili, sumpah juga dan juga demi malam, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila kelam itu ya Muhammad. Okey. Jadi malam satu waktu yang dimuliakan sebenarnya. Walaupun banyak juga kejahatan berlaku pada waktu malam. Tetapi Allah Ta'ala memuliakan malam, dan sebahagian ulama mengatakan bahawa diperjalankan Nabi pada waktu malam antaranya hikmahnya. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan, pada waktu malam. Kerana malam adalah suatu waktu yang baik, satu waktu yang dekat untuk kita, kerana itulah Nabi juga diperintahkan untuk bangun pada waktu malam dalam surah Al-Muzammil. Ya. Baik. Sumpah-sumpah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, ma wadda'aka. Ma, tidak kami tinggalkan kamu ya Muhammad. Wadda'aka. Wadda'a dengan makna tinggal. Kami tidak tinggalkan kamu Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka. Tidak meninggalkan akan kamu wahai Muhammad oleh Tuhan kamu. Tuhan kamu takkan tinggal kamu. Wa ma qala, dan tidak marah. Marah pun tidak, tinggal pun tidak. Turun ini ayat tatkala, ketika bila turun ayat ini, turun tatkala orang-orang kafir Mekah. Mereka berkata bagi Nabi kita ketika takhir wahyu. Takhir dengan makna wahyu turun lewat. Ya, turun lambat, wahyu daripadanya 15 hari. Okey, saya silap tadi sikit. Saya kata 2 minggu. Yalah, lebih kurang saya kata tadi 14 ataupun 15 hari. Oh, lewat ke banyak ni? 2 minggu Jibril tak datang, lewat. Kerana Jibril adalah suatu insan, bukan insan lah dia. Makhluk yang sangat rapat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering kali ketika Sayyidatina Khadijah masih hidup, Sayyidina Jibril selalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu berziarah. Ya. Dan sering mengirimkan salam kepada Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kirim salam, Jibril akan kata, kirimkan salamku kepada Khadijah. Kirimkan salamku kepada Khadijah. Maka jawablah Khadijah, waalaikumsalam. Dan sebab itu sebahagian mengatakan bahawa Khadijah layak untuk didoakan dengan Khadijah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, itu dikatakan Allah alaihi salam. Sebagian ulama kata dia berhak mendapat dengan gelaran alaihi salam, Sayyidatina Khadijah alaiha salam. Kerana apa? Kerana dia mendapat salam daripada Sayyidatina Jibril. Jibril juga disebut dengan alaihi salam. Ya. Banyak jasa Sayyidatina Khadijah menyebabkan Rasulullah sangat merindui, mengenang pengorbanan besar yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah. Maka bila turun lewat 15 hari, Jibril tak datang. Dalam riwayat ada menyebut, saya tak pasti dalam kitab ni ada sebut ke tak. Ada sebagai riwayat menyebut Jibril tak datang bukan sebab marah. Bila datangnya selepas 15 hari, alhamdulillah. Selepas 15 hari Jibril datang. Bila Sayyidina Jibril datang, Nabi bertanya, kenapa kamu tak ziarah aku? Begitu lama kamu meninggalkan aku. Seolah-olah Nabi menzahirkan kerinduan yang amat dalam kepada Sayyidina Jibril. Tapi jawapan Jibril ialah, ana abdun ma'mur. Aku hamba yang menerima perintah.
taatnya, walaupun sayang dia kepada Nabi, rapatnya dengan Nabi, tetapi Jibril tidak sama sekali membelakangkan perintah Allah. Jibril kata, aku hanya akan datang atau pergi, tidak, ataupun apa-apa sahajalah. Itu semua berdasarkan order, berdasarkan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ana abdun ma'mur, aku hamba yang mendapat perintah. Jadi tak boleh aku suka-suka. Okey? Tetapi sebenarnya ada sebahagian pendapat menyebut Jibril tidak datang kerana ada anjing di dalam rumah ketika itu. Okey, kita baca dulu. Takhir wahyu daripadanya 15 hari. Tuhannya telah tinggal. Seolah-olah kafir musyrikin kata, tengok tu Muhammad, dia punya Tuhan sudah tinggalkan dia. Wahyu tak datang. Sebelum ini selalu sebut, Tuhan datang tadi, Jibril datang mengatakan sekian-sekian surah. Jibril datang tadi memberitahu aku sekian-sekian perkara. Jibril datang tadi memberi aku sekian-sekian arahan. Tapi kali ini lama dia tak bagi tahu. Sudah tentu Jibril tak datang. Maknanya kata kafir ini mereka mengejek-ngejek Rasulullah. Tuhan Muhammad telah tinggalkan Muhammad. Jibril telah tinggalkan Muhammad. Seolah-olah begitu. Ya. Tapi dari satu sudut baru kita faham bahawa inilah menunjukkan bahawa Rasulullah bukan menerima wahyu secara Rasulullah bukanlah mereka-reka wahyu yang dia dapat. Kalaulah dia mereka-reka wahyu, sudah tentu dia akan kata tiap-tiap hari dia dapat. Walaupun Jibril tak datang. Tapi tak, bila Jibril tak datang, Nabi pun tak cakap kata wahyu ada. Ini menunjukkan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 15 hari tinggal, maka musyrikin kata Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad telah pun dimarahi oleh Tuhannya. Tengok Muhammad yang kena marah, kena tinggal. Menyebabkan Rasulullah duka cita dan sedih sedikit. Biasalah. Ya. Dan marah. Adapun sebab takhir wahyu itu, anak anjing mati. Ada di sini tulis. Ada anak anjing mati bawah katil. Tiada siapa ketahui. Dibuang turun Jibril. Jibril buang anjing tersebut. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katanya, engkau tiada ketahuikah kami tiada masuk rumah yang padanya ada anjing dan gambar. Gambar ini khilaf ya. Ada sebagian kata bukan gambar. Surah di situ dengan makna timsal, dengan makna patung. Patung pula patung yang sebut timsal ma'bud, yang disembah. Kata guru saya dengan makna timsal al-ma'bud. At-timsal al-ma'bud makna dengan patung yang disembah. Tak masuk dengan anak patung yang anak-anak kita main tu, tak apa. Ya, yang disembah maksudnya, yang dibuat untuk dipuja. Jadi saya cenderung dengan pendapat bahawa anjing yang ada dalam rumah dan juga yang ini dengan makna patung yang dibuat sembahan oleh musyrikin, oleh kafirin, maka yang ni tidak dimasuki oleh malaikat. Makna tak masuk malaikat, apa implikasi dia? Kesan dia ialah rahmat tidak turun dalam rumah itu. Ini yang kita tak nak. Sesiapa yang membiarkan anjing masuk dalam rumah dengan dibelanya anjing, maka dia satu hari dia akan kehilangan pahala 1 qirat. Dan maka Jibril memberitahu bahawa kami ma'syarul malaikah, kami malaikat tidak masuk dalam mana-mana rumah yang ada 2 perkara ini. Ya, setakat nak bela di luar rumah boleh. Kita belajar dalam ahkam al-fiqhiyah, hukum fiqh, mazhab kita Syafi'i pun ada, mazhab-mazhab lain pun ada, boleh membela anjing di luar rumah sekiranya ada beberapa keperluan. Antaranya apa ya? Kalbun mu'allam, yang kita ajarkan dia satu ilmu, kita berikan dia ilmu, baru boleh bela. Kalau tak ada ilmu, tak boleh bela. Ini setengah ulama kata apa, cuba tengok anjing kalau ada ilmu pun naik martabat. Kita boleh bela dia. Kalau tak ada ilmu, tak boleh bela. Sesiapa yang bela anjing tanpa ada 2 tujuan ini, lisaidi, untuk memburu, walil hirasah, untuk jaga rumah, untuk jaga kebun, untuk jaga harta dia. Ramai orang bela untuk sebab tujuan begini. Sebab apa? Sebab anjing ni min ajwadil hayawan. Kata ulama, dia di antara haiwan yang sangat setia. Nak dibandingkan dengan kucing, anjing lebih setia. Kata guru saya pun demikian. Dia kata anjing ini daripada haiwan yang sangat setia. Mudah mendengar cakap. Dan ini juga ujian bagi kita. Tak boleh bela ikut suka.
Jadi kalau nak bela, mesti ada tujuan tu. Tujuan nak bela, nak jaga rumah. Sebab bila kita jaga rumah, bila bela anjing jaga rumah, anjing ini dia sentiasa alert, dia pendengarannya kuat dan dia sangat setia dengan tuan dia. Ya, dia sangat setia dengan tuan dia. Kalau kita upah orang jaga, kadang-kadang dia tidur. Mengantuk dia tidur. Pencuri masuk dia pun tak sedap. Kan? Tapi kalau anjing, dia akan jaga. Mungkin bayar gaji Pak Gad dengan bayar makanan anjing, mungkin harga lebih kurang saja. Tapi anjing dia tersedar dan terjaga dengan mudah. Bahkan orang nak masuk dalam rumah pun takut. Ya, bunyi dia, salahkan dia, kesetiaan dia. Maka dengan sebab itu anjing boleh dibela dengan dua tujuan tadi. Okey. Maknanya anjing tak boleh kita suka-suka nak bela, dan tak boleh kita suka-suka bunuh. Dia tak macam babi. Babi disunatkan bunuh. Disunatkan bunuh. Babi. Siapa yang bunuh babi dapat pahala. Jangan bela pula. Tak semua haiwan kita boleh bela. Ada yang haram kita bela. Babi haram bela, anjing pun haram kecuali ada dua tujuan tadi. Apa lagi yang haram? Haiwan-haiwan yang tak ada manfaat. Biawak, ada pula bela biawak. Minat baru, bela biawak kabur. Letak dalam depan rumah, bubur dia punya, pelik manusia hari ni. Sampai ada yang bela. Itu semua haiwan yang haram dibela. Baik, pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita tahu dah sebab apa Jibril tak datang, kerana ada bangkai anak anjing di bawah katil. Maka datangnya Jibril turun dan dibuang anjing tersebut. Ayat yang seterusnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan bermula akhirat itu terlebih baik. Khairun di sini dengan makna akhir, lebih baik. Akhirat itu lebih baik bagi kamu minal ula, engkau ya Muhammad, daripada dunia. Al-ula dengan makna dunia. Akhirat lebih baik ya Muhammad daripada dunia. Kamu mungkin akan sedih di dunia, kamu akan berjuang dengan kepenatan di dunia, kamu akan kehilangan manusia, insan yang kamu sayang ya Muhammad. Macam-macam kamu akan sedih di dunia. Kerana apa? Kami nak buat bagi kamu rasa bahawa di akhirat lebih bermakna. Ya, dunia ni bukan tempat kita nak, bukan habuan kita sebenarnya. Ad-dunya minad dana'ah. Ad-dana'ah dengan makna kotor. Siapa yang dapat dunia, sebenarnya dia dapat pun tak lebih setitik. Kalau dia hilang dunia pun, dia hilang tak lebih dari setitik. Saya pernah sebut hadis Nabi, hadis Qudusi. Allah Subhanahu Wa Taala kata, sekiranya dunia ini mempunyai nilai, ada harga, sudah tentu harga itu pula hanyalah sebelah sayap lalat, maka sudah tentu aku tak akan biarkan musyrikin, kafirin untuk hidup di atas dunia ini. Sekarang mereka hidup, mereka kaya, mereka bernyawa seperti kita juga. Maknanya confirm dunia hari ini, dunia yang kita duduk ini, sebelah sayap lalat pun tak ada nilai. Sebelah sayap lalat. Lalat tu pun dah tak ada nilai. Bukan 12 sayap. Lalat tu pun dah tak ada nilai. Sebelah sayap pun dah tak ada nilai. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu semangat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya wahai Muhammad, dunia ni sesungguhnya akhirat itu lebih mahal daripada dunia. Jangan risaulah, kamu mungkin hilang macam-macam di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kamu. Sebab itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hujung usia, datangnya malaikat, Allah Taala tanya sendiri dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu nak jumpa siapa? Kalau kamu nak kekal di dunia, aku akan kekalkan kamu, panjangkan usia kamu. Tapi kalau kamu nak berangkat sekarang untuk bertemu, kamu boleh pilih nak dunia ke ataupun ar-rafiq al-a'la. Ar-rafiq dengan makna peneman. Al-a'la, peneman yang paling tinggi. Ya, peneman ataupun peneman, maknanya sahabat yang paling setia, orang yang paling rapat, disebut dengan rafiq. Ya, al-a'la yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih ar-rafiqul a'la. Jadi sebab itu Tuhan kata, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mahal. Ya, kita nak duduk di akhirat lebih lama, tak nak tempoh lagi dah. Bahkan buat mati kita tu saja pun lebih lama daripada hidup kita.
Ya, Nabi kita Muhammad SAW 63 tahun Allah Ta'ala hidupkan dia, dan sekarang di alamnya baginda hidup. Sebenarnya baginda tidak mati, tetapi di atas dunia ini baginda sudah pun diwafatkan. Kewafatan Rasulullah dah mencecah 1400 tahun lebih. Maknanya wafat baginda Nabi sendiri pun sudah melebihi berganda-ganda usia kehidupan Nabi sendiri. Ya. Jadi ada orang yang kadang-kadang mati lebih, dia punya matinya itu lebih lama dari hidup, dan Allah Ta'ala buat matinya itu pun hidup. Matinya pun hidup. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, walaupun wafat namanya disebut-sebut seperti dia hidup. Kita ni tak tunggu mati, tengah duk hidup ni pun nama kita dah orang tak tahu dah. Orang tak dengar dah, orang pun tak tahu. Kan? Walau kalau mati mungkin kita akan pergi dengan kematian kita. Tak tahu siapa. Tak apalah, janji Tuhan tahu kita ni siapa. Waktu kita mati nanti kita pun tak harap apa-apa dengan di dunia ini, melainkan kita nak Allah Ta'ala sahaja memandang kita. Baik, ayat yang seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika. Dan lagi akan beri akan dikau ya Muhammad. Tuhan kata kami akan berikan kepada kamu pemberian. Yang mana pemberian itu yu'tika, oleh Tuhan engkau, Tuhan akan bagi pada dunia dan akhirat pemberian yang sangat banyak. Ya, pemberian yang banyak daripada yang pertama syafaat dan kemuliaan dan nikmat. Maka sampailah engkau puas hati, engkau reda. Maka sabdanya ketika itu, aku tiada reda, kata Nabi. Cuba tengok. Ya, saya nak minta kita semua bacalah apa surah pun, apa ayat sekalipun, kita kena pandang di situ ada roh, ada jiwa Nabi kita Muhammad SAW, kerana Quran ini mukjizat Nabi kita Muhammad yang masih kekal sampai hari ini. Jadi tak boleh kita baca dalam keadaan kita kering roh Muhammadiyah. Tak boleh. Kena ada. Ayat ini jelas menceritakan bahawa terang-terang bahawa Nabi ketika mana diberikan nikmat yang banyak pun, sampai kamu puas, Nabi sempat lagi menuturkan ucapan, aku tidak redha walaupun seorang umat aku dalam neraka. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW. Nak juga semua yang ada bermula daripada zaman sahabat, umat-umat di kalangan sahabat, sampailah nanti di hujung manusia nanti. Semuanya kalau boleh Nabi nak, Nabi SAW nak apa? Nak kita semua duduk dalam syurga. Tak nak seorang pun masuk dalam neraka. Dalam pertemuan yang sebelum ini pun Nabi saya ada sebut kisah bahawa Nabi diminta oleh sahabat, syafaatkan kami ya Rasulullah. Rasulullah SAW kata, tak apa aku tolong, nanti jangan risau. Carilah aku di titian sirat. Kalau aku tak ada di titian sirat, cuba cari aku di mizan, tempat timbang amalan. Kalau tak jumpa dekat situ, cuba cari dekat telaga. Sesungguhnya aku tidak tersasar daripada tiga-tiga tempat itu. Sampai penghujung, sampai last kali pun nampak macam tak ada harapan pun, Nabi kita nak tolong lagi. Sesungguhnya kita tidak akan menemui satu kasih sayang yang suci dan tulus dari kalangan makhluk ini, melainkan hanya kasih sayang yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Semua salawat dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Baik. Ayat yang seterusnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Tiadakah dapat akan dikau. Maka Allah Subhanahu wa taala nak bagi semangat lagi dekat Nabi dengan Allah Ta'ala menyebut apa yang aku dah bagi sebelum ini. Dan selepas ini pun kau akan puas hati Muhammad apa yang aku bagi. Sebab itu kita selawat dekat Nabi, bukan kita nak bagi ganjaran selawat dekat Nabi, kita nak tolong Nabi, tak. Ada orang kata selawat, kita selawat ini, hadiah bacaan ini kepada Rasulullah. Kan kita kalau hari Ahad tu selalu kita punya pengerusi majlis akan kata kita akan baca, kita akan hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Betul, kita akan hadiahkan kepada Rasulullah. Kita niat bacaan Al-Quran kita, Yasin kita, tahlil kita, masabbahnahu wa ma halalnahu, apa yang kami tahlilkan, apa yang kami tasbihkan,
Wa mastaghfarnahu, apa yang kami istighfarkan, kami hadiahkan kepada siapa? Kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat Nabi. Betul. Tapi kita hadiah pada Nabi, bukan hadiah sebab Nabi tak cukup pahala. Kalau kita tak hadiah pun dah cukup. Mana dalilnya ni? Yang saya baca tadi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan bagi sampai puas. Nabi dah puas dah sebenarnya. Kalau kita tak hadiah pun tak apa. Habis kita yang dua hadiah ni sebab apa? Hadiah sebab kita ini nak mengenang jasa Nabi. Ya, kita nak mengenang jasa Nabi dan nak mengangkat martabat kita sendiri sebenarnya. Kita kalau kita lupa Nabi, kita lupalah siapa diri kita sebenarnya. Betul lah? Sebab apa? Sebab kita ini hidup dengan rahmat Nabi SAW. Hidayah yang kita dapat, Allah Ta'ala berikan banyak daripada sebab rahmat Nabi SAW. Bayangkan usia kita tak panjang. Umur Nabi kita, umur umat Muhammad ini pendek-pendek je. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Nabi kata umur umat aku ini 60 hingga 70. Umur umat dulu panjang-panjang. Ibadat pula banyak-banyak. Berpuluh-puluh waktu kena solat. Kalau nak taubat kena bunuh diri. Kalau najis kena baju kena gunting. Kita umat Muhammad jirus dengan air sahaja. Solat pun 5 waktu saja. Tetapi masuk syurga, kata kita ini umat-umat lain tak boleh rasmi masuk dalam syurga melainkan umat Muhammad yang masuk dulu. Punya hebat. Tuhan ganti macam-macam supaya boleh kejar amalan umat yang terdahulu. Diberikan Lailatul Qadar sekali dapat lebih dari 1000 bulan. Bukannya sama dengan 1000 bulan. Kenapa kita terjemah 1000 bulan? Tak. Yang sebenarnya 1000 bulan itu lebih baik, lebih banyak dari 1000 bulan. Tuhan boleh bagi saja 2000 bulan pun boleh. 10,000 bulan pun boleh. Jadi sebab itu walaupun amalan umur dulu, umat-umat dulu banyak dan usia mereka panjang, tetap umat Muhammad boleh kejar mereka. Dengan rahmat Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Antaranya diberikan anugerah Lailatul Qadar dan macam-macam lagi. Yang paling hebat ialah kita mendapat rahmat Nabi kita Muhammad SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tuhan kata balik, kami dah tolong kamu dah banyak dah sebelum ni. Takkan kami tak nak tolong lagi selepas ini? Dahulu kami tolong apa? Kami tolong tiadakah dapat dikau oleh Allah itu yatim. Kamu tu dulu tidak ada mak, tidak ada ayah. Kamu yatim. Maka pelihara ia akan dikau dengan dihimpun kepada bapa penakan. Tuhan buat pak penakan bela, dipermudahkan urusan, semua sayang dekat Nabi. Pak penakan bela Abi Talib, maka adalah wafatnya ayahnya kemudian daripada bunting 2 bulan. Sayyidatina Aminah, ibu Nabi kita Muhammad SAW, hamil 2 bulan, ayah baginda wafat. Memang disebut dalam kitab-kitab yang lama-lama pun, ahli-ahli kitab menyebut di antara ciri-ciri Nabi akhir zaman ialah dia tiada ayah. Banyak hikmah ulama hurai, antaranya supaya membiasakan Nabi kalau ada masalah, kerana anak lelaki, kalaulah dia ni ada masalah, ada apa-apa masalah, dia akan kata ayah, ayah. Panggil ayah lah, tak ingat dulu masa kita jadi kecil-kecil, sikit-sikit ayah, sikit-sikit ayah. Kan? Tapi Nabi, Tuhan nak latih dia daripada kecil lagi, tak payah sebut ayah lah. Allah, Allah, kerana ujian yang nak datang lagi besar sebenarnya. Dan wafat bundanya Nabi. Kemudian diambil pula mak Nabi, diwafatkan pada usia 4 tahun. Bila ayah tak ada hubungan dengan mak ni sangat rapat. Ya, waktu ada ayah pun hubungan dengan mak rapat, tambah-tambah ayah tak ada. Maka Sayyidatina Aminah itu mengambil tugas sebagai ayah dan juga ibu. Kedua-dua sekali. Jadi boleh bayang tak bagaimana waktu mana itu, waktu tu kasih tengah subur, rapat dengan mak dia. Waktu itulah mak dia tinggalkan dia pula. Jadi ujian Nabi ni berat, tuan-tuan. Ya, ujian ni Nabi berat. Sebab itu bila ada seorang wanita yang Nabi kata sabar, dia tengah menangis di kubur, di hadapan kubur suami dia. Dia baru kematian suami, maka dia menangis di hadapan, di tepi kubur suaminya. Lalulah baginda Nabi SAW di belakang dia. Nabi kata, isbiri, sabarlah, sabar. Perempuan tadi dia reply balik ucapan Nabi dengan dia ucapan, dia kata apa? Dia kata, tak kena dekat kamu, tak apalah, pandailah cakap. Lebih kurang macam itulah bahasa dia. Dia tak sedar bahawa yang memberikan teguran tadi adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu sahabat-sahabat banyak tegur dia. Dia kata, kamu tahu tak siapa yang tegur kamu tadi? Itu adalah Rasulullah. Wanita tadi pergi ke rumah Rasulullah dan memohon ampun dan maaf. Apa ucapan Nabi? Nabi kata, innamas sabru 'inda as-sadamatil ula. Jadi ternyata ucapan yang perempuan tadi ucapkan kepada Nabi tak betul. Kamu tak rasa macam aku rasa. Sedangkan Nabi lagi awal rasa. Ini cuba kita baca dalam kitab ni, dia kata apa? Diambil ayah ketika bunting dalam perut ibunya 2 bulan. Ketika 4 tahun dimatikan, diwafatkan ibu dia pula. Kemudian dibelah oleh Tok Wan ayah. Diwafatkan Abdul Muttalib. Kemudian dibelah oleh Pak Menakan. Pak Menakan pun Tuhan matikan. Dalam tahun Pak Menakan wafat, Pak Saudara mati, diwafatkan juga bersekali, ialah dengan Sayyidatina Khadijah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan buat waktu itu pergantungan sehingga jiwa Nabi ini cukup kuat dengan Allah. Kerana dihilangkan. Karena manusia ini dia akan sedar itu bukan dia punya ketika dia hilang. Maka kehilangan ini satu perkara yang biasa bagi Nabi. Itu belum lagi kita cerita semua anak-anak Nabi yang lelaki diwafatkan. Anak-anak Nabi yang lelaki semuanya diwafatkan. Dan sebelum Nabi wafat, semua dah wafat anak-anak Rasulullah, melainkan Sayyidatina Fatimah. Lepas itu Sayyidatina Fatimah lah. Selepas mana wafat Nabi lebih kurang 6 bulan, Sayyidatina Fatimah pun berangkat juga mengikut jejak ayahandanya. Ya. Nabi berumur 4 tahun atau 5 dan adalah ia dalam peliharaan neneknya Abdul Muttalib, dan wafat nenek itu umurnya 8 tahun. 8 tahun Tok Wan pula. Orang Kedah panggil Tok Wan. Orang Selangor mungkin dia sebut Datuk ke. Ya. Maka Abdul Muttalib wasiat pelihara Nabi pada Abu Talib. Dia pesan dekat Abu Talib, jagalah Muhammad ini baik-baik. Pada saudara syaqiq bapaknya, maka Abu Talib pelihara hingga sampai jadi Allah akan dia Nabi. Dan diwafat Abu Talib tahun yang ke-10 daripada jadi Nabi, dan wafat Siti Khadijah lepas 3 hari Abu Talib wafat. Jadi inilah bersilih ganti ujian yang Tuhan timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhallam fahada. Dan dapat ia akan dikau itu lalai daripada syariat yang engkau sekarang ini, maka hidayah akan dikau kepada syariat Islam dan Quran. Maknanya di sini bukan Nabi yang sesat. Seolah-olah Allah Ta'ala nak memberikan gambaran bahawa tu sebelum ini kamu tidak dapat wahyu. Kemudian aku berikan wahyu kepadamu. Aku tunjukkan jalan bagaimana nak bergerak. Sehinggalah kamu menjadi Rasul yang mendapat petunjuk yang sangat hebat. Kamulah yang terpaling hidayah sekali. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan ia akan dikau itu fakir. Sebelum ini Rasulullah ini kata tidak ada apa-apa, maka beri kaya akan dikau dengan harta Abu Bakar dan harta Khadijah. Maknanya Tuhan nak bagi tahu apa ni? Tuhan nak bagi tahu kata kami tak pernah tinggal kamu ya Muhammad. Daripada dulu lagi. Orang tengok kamu ni mak wafat. Seolah-olah siapa nak jaga? Oh, ada orang jaga. Bersilih ganti jaga sehinggalah nak mengembangkan Islam. Kamu rasa siapa nak tolong? Banyak hartawan seperti Abu Bakar. Semua inilah yang akan menjadi pendokong Nabi. Semua ada pendokongnya. Jadi maknanya Tuhan takkan tinggal. Ini seolah-olah Tuhan menyebutkan balik bahawa kami tak tinggal. Cuba lihat apa yang kami dah bagi sebelum ini. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW, laisal ghina an kasratil arad walakin al-ghina an-nafs. Sebenarnya bila disebut dengan kaya, bukanlah kaya banyaknya harta, tetapi kaya ini dengan maksud kaya jiwa. Ya, kita akan kaya bila kaya jiwa. Jangan mengakulah kaya harta kita akan kaya. Orang yang kaya bila dia makin tamak dan tak cukup, di situ nampak dia bahawa dia makin fakir. Dia makin miskin. Bertambah haloba, bertambah tamak tak cukup, dicampur dengan dengki pula, lagi kita nampak dia miskin. Siapa yang nampak dia miskin? Ahlillah. Orang yang mengenal hakikat jiwa, kaya jiwa. Sebab itu kata para ulama sufi, ketika orang melihat pakaian mereka tidak semewah orang lain, makanan mereka tak seperti makanan orang lain, ya, hidup kadang-kadang macam tak cukup saja.
Apa jawapan mereka? Law alimal muluk laqataluna bisuyufihim. Kalaulah raja-raja tahu nikmat yang kami dapat betapa indah dan lazat, sudah tentu raja-raja pun cemburu dengan kami sehingga mereka sanggup bunuh kami. Ini makna kaya jiwa. Minta doa yang tu lah dekat Tuhan supaya kaya jiwa. Kalau kaya duit ni banyak dah. Qarun kaya duit. Banyak orang yang kaya duit. Fir'aun kaya duit. Hidup tak tenang sebab apa? Sebab jiwanya memberontak. Jiwanya tak pernah tenang. Yang kita nak ialah kaya jiwa. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka adapun anak yatim itu maka jangan engkau kerasi. Nah, Allah Ta'ala pesan dekat Nabi, jangan kita kerasi, jangan berkasar dengan anak yatim. Gosok kepala, usap kepala, pahala banyak. Setiap daripada satu helai rambut itu kita boleh dapat pahala. Mengusap kepala anak yatim. Dengan ambil hartanya, jangan ambil harta anak yatim, haram. Maka hendaklah engkau rahim. Rahim ni maknanya lembut dengan mereka. Beri kepadanya kerana engkau pun yatim. Engkau pun yatim Muhammad. Sebab itu Nabi mengatakan bahawa aku dengan anak yatim, orang yang yatim kehilangan ayah ini, di dalam syurga nanti seperti ini. Rasulullah nak menggambarkan betapa rapatnya hubungan Nabi dengan anak yatim. Rasulullah buat isyarat macam ni. Rapat. Orang kita kata kamcing. Jadi anak yatim usap kepala dia. Walaupun budak kecil. Jangan usap saja. Kadang-kadang usap saja. Bagilah duit sikit. Tanya khabar apa semua kan. Jadi isyarat kepada usap, ya usap secara hakikat. Tapi dalam usapan itu mempunyai rahim yang lain seperti kita mengambil berat tentang kebajikan mereka. Ya. Jadi jangan pencilkan anak yatim. Siapa yang beranak yatim, Tuhan akan jamin rezekinya, rahmatnya sentiasa turun dalam rumah itu. Kerana apa? Kerana Nabi menggambarkan kedekatan dia dengan anak yatim. Bila Nabi dekat dengan anak yatim, bermakna rahmat Nabi berada dalam rumah kita, insya-Allah. Kalau kita bela anak yatim. Tapi anak yatim ni yang kecil-kecil lah, yang tak balik lagi tu. Ini yang dah umur 60, 50, jangan duk pegang kepala dia, marah nanti. Yang itu dah besar lah. Anak yatim ni yang kecil-kecil lagi tu. Kerana engkau pun yatim, sabda Nabi, sebaik-baik rumah muslimin itu, rupanya ada hadis di sini sebut sebaik-baik rumah, iaitu rumah yang ada anak yatim yang diperbuat baik kepadanya. Kemudian bersabda ia, aku dan orang yang pelihara yatim dalam syurga macam ini. Ada rupanya dalam ni. Hadis saya sebutkan tadi diisyaratkan kepada dua anak jarinya, hampir dan dekat. Wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan adapun orang yang minta sedekah harta atau ilmu, maka jangan engkau hambat. Jangan engkau hambat kalau orang meminta sedekah rumah kita. Kalau tak ada duit pun bagilah air ke, tanya dia nak air ke, nak apa ke, tanya. Jangan hambat, maka hendaklah engkau beri atau tolak dengan perkataan yang lemah lembut kerana engkau pun fakir. Ya. Bukan miskin, maknanya fakir di sini maknanya Nabi pernah melalui fasa kefakiran, tapi tak boleh menyebut Nabi miskin. Selepas daripada jadi Nabi tak boleh sebut Nabi miskin. Nabi sebenarnya ada duit dan kaya. Dalam hadis yang kata, dalam Syama'il pada sebut bahawa Nabi apabila pulang ke rumah, Nabi tidak pernah membiarkan poketnya itu masih lagi berisi dengan duit dinar atau dirham. Maknanya Nabi akan bagi sampai habis, barulah Nabi pulang ke rumah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang rumah nak minta sedekah, kalau kita tak yakin, itu dia bukan peminta sedekah yang betul. Tapi kalau betul-betul dia perlu, kita bagi. Walaupun sedikit. Ini pesanan guru kami, dia kata jangan hambat, jangan halau dia orang. Kita kalau ragu-ragu, kita tak nak bagi, mungkin sebab apa? Keraguan yang ada pada dia. Tapi kalau tak ragu, memang betul-betul dia perlu, bagi. Jangan kita hampakan, walaupun sedikit kita bagi. Apatah lagi dengan duit tersebut dia nak makan. Saya banyak tajribah yang saya buat berdasarkan sedekah dan bagi makan ni. Tuhan memang mudahkan urusan kehidupan kita. Kita bukan nak cerita kita baik tak, tapi penting kita cerita ini atas dasar at-tahaddusu bin ni'mah, menceritakan nikmat-nikmat yang Tuhan bagi melalui kebaikan yang kita buat supaya orang boleh tiru. Jadi jangan kedekut, pertama bagi makan. Kan amalan nak masuk syurga ni banyak yang susah-susah. Bangun tengah malam tahajud susah, berjihad fisabilillah susah. Tapi ada yang boleh kita buat ialah memberi makan
melalui jalan sedekah misalnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun dengan nikmat Tuhan engkau itu, maka khabar olehmu dengan syukur dan puji. Dah kita dapat nikmat, maka kita syukur, dan yang keduanya kita puji atas Allah Ta'ala. Tuhan empunya kurnia, maka sebab ditakhirkan hak Allah daripada hak yatim dan miskin, kerana maksud daripada segala taat itu ialah apa dia? Karam hati dalam zikir Allah. Tenggelamnya hati kita ini di dalam zikrullah. Ya, inilah makna apa? Maksud pada segala taat, iaitu karamnya kita ini pada zikir Allah. Sebab itu orang-orang yang soleh tidur mereka pun hati mereka berdetak dengan zikir. Allah, Allah, Allah. Macam orang menyanyi, hari-hari dia menyanyi, hobi dia menyanyi, dia pun penyanyi. Dia kadang-kadang dalam toilet dia menyanyi, tengah masak dia menyanyi, atas pentas dia menyanyi, waktu latihan dia menyanyi. Sampai tengah tidur pun kadang-kadang datang nyanyian itu. Kan? Demikian juga orang yang mengingati Allah, karam hatinya. Hatta dalam tidur pun bila dia selalu menyebut Allah, 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 sehinggalah hatinya itu waktu tidur pun akan berdetak Allah. Mulut tak berjalan pun hati berdetak Allah. Dan benda itu biasa disebut Allah, Allah. Dia seperti diulang-ulang. Sedikit lagi, kita habiskan pada malam ini juga surah Ad-Duha. Yang diibadat pada sufi dengan muraqabah atau rasanya supaya pelihara akan yatim dan ail dan rahim keduanya. Jadi semua ini mereka-mereka yang kita bela akan ada apa? Akan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar akan bersama dengan kita. Baik. Jadi ini surah Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian di hujung ayat Allah Taala memberikan peringatan tentang anak yatim. Sebab itu saya cakap Al-Quran ini 95% kandungan adalah akhlak. Makan harta anak yatim, tawaduk dengan manusia, dengan ibu dan ayah, buat baik dengan masyarakat, macam-macam, rahmannya, rahim kepada sesama manusia, macam-macam dengan haiwannya, dengan segala-galanya. Itulah kandungan yang paling banyak yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ayat-ayat hukum ni tak banyak, dalam 500 ayat begitu sahaja. Jadi lebih kurang dia punya komposisi dia itu hingga mencecah kata guru kami 95% tentang akhlak. Jadi dalam ayat ini tetap menceritakan tentang akhlak berkenaan dengan anak yatim, ya. Dan kalau kita baca surah ini, maka kita akan faham bahawa turunnya surah ini dalam keadaan Rasulullah sedang dalam keadaan sedih. Baik, cukup sekadar itu pada malam ini. Saya bersuara nak habis dah. Hari ini program 3-4 program. Jadi kita baca surah Al-Mulk sama-sama sebelum kita menutup kita punya majlis pada malam ini, insya-Allah. Boleh ya? Semua dah bersedia untuk kita baca surah Al-Mulk? Suratul... Ya, silakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. Saya serahkan semula kepada Puan Amnira Suhana, host pengacara. InsyaAllah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz atas tafsiran ini. Masya Allah. Alhamdulillah kita habis satu surah hari ni. Surah Ad-Duha. Masya Allah. Kalau kita perhatikan hebatnya ujian Nabi Muhammad SAW. Allah ambil orang yang Nabi sayang satu persatu. Tiap kali Nabi diuji, Nabi Muhammad SAW lulus dengan ujian. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga ke saat ini. Masya-Allah, alhamdulillah. Ustaz, saya nak buat sedikit bahan kuliah Ustaz, boleh ya? Okey.
Baik, kuliah subuh kita seperti biasa 6.45 pagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahmud bin Mastam dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, selawat dan tazkirah. Kuliah duha kita 10 pagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamal Zaman dengan kisah sahih para Nabi jilid yang pertama. Kuliah asar kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Amin bin Muhammad Saleh dengan Misbahud Dujah Syarah Safinah An-Najah 5.15 petang. Kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran Fiqh Darah Haid, Nifas dan Istihadah pada pukul 8 malam. Dan kuliah akhir kita kuliah Isyak 9.15 malam, Yasin Al-Quran dan Mahrijul Huruf bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surah As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun dan maaf jika ada ketelanjuran, kekurangan. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu dari kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini, saya lihat tadi walaupun selepas Isyak 9.30 sampai hari ni 10.30, hampir 80 orang dalam kita punya live. Ini satu jumlah yang ramai dan kesungguhan yang cukup baik. Saya ucapkan tahniah kepada Gemenur Iman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.